Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa tahmi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Letakkan kita di sini, tempat yang penuh dengan kebaikan, untuk kita bina kehidupan kita. Kehidupan kita yang dimaksudkan adalah kehidupan di akhirat, masya-Allah. Kita hidup kat dunia ni sementara, kehidupan kita atas dunia ni adalah kehidupan yang main-main. Kita duduk atas dunia ni sekejap aja, semua akan hilang. Kita ada kenderaan sekejap aja nanti pergi ke orang lain. Kita ada rumah pun sekejap aja nanti dapat ke orang lain. Kita ada harta, kita ada pangkat, semuanya sementara, sekejap. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat, masya-Allah. Dekat sana hidup kita yang sebenarnya, rumah kita yang sebenar, harta kita yang sebenar, hak milik kita yang sebenarnya adalah di sana. Maka alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk kita hidup atas dunia ni. Tujuan kita masih hidup adalah untuk kita bina kehidupan akhirat kita. Tujuan kita masih hidup atas dunia ni adalah untuk kita buat persiapan untuk rumah yang kita nak pergi nanti di sana. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan akan datang tak lama lagi bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan usia kita, agar sempat kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang lebih penting daripada itu bukan sekadar masuk, tetapi menunaikan hak-hak bulan Ramadan itu, menggunakan peluang yang diberikan dengan sebaik mungkin. Masya-Allah. Itu adalah lebih penting untuk kita doa. Karena apa? Karena ramai orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak menghargainya. Masya-Allah. Allahumma barik lana fi hadha Sya'ban wa balighna Ramadan wa jannibna minal wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa jannibna minadh dhunubi wal atham. Agar Allah berkati bulan Sya'ban kita sekarang ini, dan Allah panjangkan usia kita sampai masuk bulan Ramadan, dan Allah bantu kita dalam bulan Ramadan untuk as-siyam wal qiyam, untuk kita berpuasa dan menghidupkan malam-malamnya. Jannibna minadh dhunubi wal atham. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hadis yang ke-33. Kita dah sampai hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika dilayankan setiap orang dengan tuntutannya, nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain dan ada pula yang menuntut darahnya. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi, manakala yang memungkiri harus bersumpah. Masya-Allah. Ini hadis yang digunakan pakai dalam sistem perundangan Islam, dalam mahkamah. Islam bukan sekadar mengajar kita bagaimana untuk solat, bagaimana dalam masjid sahaja. Islam bukan sekadar mengajar kita bagaimana untuk kita berkeluarga sahaja. Tetapi Islam ni adalah ad-din. Ad-din ni apa? Ad-din ni cara hidup. Masya-Allah. Dan jangan kita ingat Islam ni cuma sekadar di masjid saja, tidak. Jangan kita ingat Islam ni sekadar waktu meninggal dunia saja, tidak.
waktu lahir saja nak dicarikan keadaan, tidak. Tetapi Islam ni dia merangkumi seluruh hidup kita. Ajar semua perkara sampai ke dalam sistem perhakiman pun telah diajar oleh Islam, masya-Allah. Ini satu hadis, salah satu daripada hadis-hadis yang Nabi SAW jelaskan bagaimana nak jalankan sistem mahkamah. Mahkamah ni zaman dulu lagi dah ada. Mahkamah ni sejak zaman dulu lagi dah ada, dan dia akan berterusan sampai hari kiamat pun akan ada mahkamah. Di akhirat pun ada mahkamah. Mahkamah ni tempat apa? Untuk buat keputusan. Mahkamah ni bahasa Arab sebenarnya. Mahkamah ni bahasa Melayu kita sebenarnya adalah bahasa Arab. Hakama yahkumu. Hakama yahkumu hukman fa huwa hakiman wa dzaka mahkumun. Ihkam la tahkam mahkaman. Mahkaman ismul makan. Tabakan marbutah jadi mahkamah. Jadi mahkamah ni tempat membuat hukum, tempat membuat keputusan. Kenapa buat keputusan? Sebab adanya orang yang tidak tidak apa orang kata tak sefahaman. Ada orang nak macam ni, yang ni tak puas hati, tak boleh. Saya nak pertahankan hak saya. Yang ni pun tidak, saya nak macam ni. Jadi sebab itu diwujudkan mahkamah. Sampai dekat akhirat nanti pun ada mahkamah. Dan mahkamah yang paling adil adalah mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Mahkamah yang paling adil. Jadi banyak hadis-hadis yang diceritakan tentang bagaimana nak laksanakan hukuman sistem mahkamah itu. Ini salah satu daripada hadis-hadisnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala masukkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Macam mana kita baca dulu mukadimah kitab Arba'in Nawawi. Imam An-Nawawi beritahu apa? Mukadimahnya Imam Nawawi kata dalam hadis yang mengarang kitab Arba'in 40 hadis ni ramai. Ulama tu karang hadis 40, ulama ni karang hadis 40. Ada ulama yang karang hadis 40 hadis berkenaan dengan solat. Solat dia semua sampai 40 hadis. Ada ulama yang karangkan 40 hadis berkenaan dengan puasa. Ada ulama karangkan 40 hadis tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, macam-macam lagi. Tetapi Imam Nawawi kata apa? Dia kata saya cuba nak masukkan dalam kitab saya ni daripada setiap sudut. Yang ini ambil sikit, ni ambil sikit, ni ambil sikit, ni ambil sikit, masya-Allah. Jadi Imam An-Nawawi juga tak terlepas untuk masukkan salah satu hadis daripada sistem perundangan Islam. Kalau kita dalam kitab fiqh tu babul jinayat, hukum hakam jenayah. Maka salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? La yu'tan nas bi da'wahum. Nabi kata, kalaulah setiap orang dilayan setiap orang dengan tuntutannya. La yu'tan nas bi da'wahum. Kalaulah apa yang dia nak semua kita layan. Oh, ini saya punya tanah ni, ambil bagi dia. Oh, ni saya punya kenderaan ni kena curi, ambil bagi dia. Semua bagi ke orang. Asal minta bagi, kata Nabi. La da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Nescaya ada orang-orang yang akan buat tuntutan yang palsu. Harta orang dia kata harta dia. Barang orang dia kata barang dia. Masya-Allah. Jadi sebab tu tak boleh dilayan. Manusia punya kehendak tak semuanya boleh dilayan. Manusia ni sifat dia tamak. Tamak dan haloba. Itu sifat yang ada pada semua manusia sebenarnya. Kemudian sifat itu dididik masing-masing. Terdidik masing-masing. Ada yang mendapat tarbiyah pendidikan, dia dapat kawal sifat tu. Yang tidak mendapat tarbiyah dan pendidikan, sifat tu tak dapat dikawal, bahkan sifat itu mengawal diri dia. Dikawal oleh nafsu, dikawal oleh tamak dan haloba. Asalnya setiap orang ada perasaan cinta dunia. Semua orang ada. Nak dunia, nak mewah, nak senang. Siapa yang tak nak? Semua nak. Tapi setiap orang mengikut tarbiyah masing-masing. Bila mana ditarbiyah, diberi pendidikan daripada kecil, dia ajar cara yang sebenarnya, masya-Allah dapat dikawal benda tu. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia ibnu Adam itu, anak Adam ini mempunyai wadiyan minaz zahab. Lau kana ibnu Adam wadiyan minaz zahab. Kalaulah manusia ni dapat satu lombong emas. Wah dah, dapat satu lombong emas. Kalau kita bagi duit raya kan, kita bagi RM10, dia kata, sikit ingat kan? Kita bagi RM100, kata 200 lagi bagus. Kita bagi 200 nak tambah lagi. Kalau kita tanya, nak tambah lagi tak? Dia nak lagi. Kita tambah lagi, tambah sampai RM1,000. Kita tanya dia, nak lagi tak? Saya ada lagi ni, banyak lagi, nak lagi tak? Dia kata, boleh juga. Orang ni kalau kita bagi, dia nak je. Sampai mana, bila dia akan puas?
Kata Nabi, "Lau kana li bani Adam wadiyan min adh-dhahab." Kalaulah manusia ni dapat satu lombong emas. Satu lombong tu bukan lombong biji, bukan lombong timah, lombong emas. Subhanallah. Satu lombong tu penuh dengan emas. Dapat hadiah kepada satu orang ni. Dia akan puas tak? Kata Nabi, takkan puas. Dan nescaya dia nakkan yang kedua. Nabi bagi tahu. Manusia ni takkan puas. Nafsu manusia takkan puas. Kalaulah kita bagi satu lombong emas pun dia takkan puas juga. Dia nak yang kedua. Bagi yang kedua, nak yang ketiga. Bagi yang ketiga, nak yang keempat. Sampai bila? Kata Nabi, "Wa ma yamla'u fahu illa turab." Atau kama qala alaihi salatu wasalam, dan tidak akan memenuhkan mulut dia kecuali tanah. Bila dah masuk dalam tanah, bila dah dikebumikan, masuk dalam tanah, tanah tu dah kambus muka dia sampai termasuk dalam mulut dia, barulah senyap manusia ni. Itulah senang bahasa senang fahamnya. Kata Nabi, "Wa ma yamla'u fahu illa turab." Tidak ada yang boleh penuhkan mulut dia kecuali tanah. Dah masuk dalam tanah baru senyap. Selagi hidup nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, tak puas. Tak cukup barang yang dia ada, barang orang pun dia nak. Ini sifat manusia. Tapi Allah ajarkan tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat macam tu. Kalau barang orang kita tak boleh ambil. Walaupun kita kata, oh harta dia banyak. Kalau kita curi sikit pun tak lawak punya harta dia. Kita ni miskin. Tapi tak boleh. Itu memang Allah Subhanahu Wa Taala dah bahagi-bahagikan harta dia, banyak harta kita sikit apa semua. Itu pembahagian daripada Allah. Kalau kita tak setuju, bermakna kita tak setuju dengan pembahagian Allah. Masya Allah. Jadi kata Nabi, kalau dilayan semua orang tuntutan dia, nescaya harta orang pun dia nak. Wa dima'ahum. Dan bahkan sekadar harta, darah orang pun dia nak. Maksud dia nak bunuh orang tu, nak bunuh orang ni sesuka hati dia. Dan sebab tu, kehendak manusia ni tak boleh dilayan sepenuhnya. Kita nak layan semua orang, nak buat semua orang suka pada kita, takkan dapat. Apa yang kata tu? Ridon nas, apa cakap? Ada pepatah dia kata apa? Ridon nas amrun la yudrak. Kalau lebih kurang macam itulah. Ridon nas itu bukannya hadis, itu kata pepatah lah, orang kata ridon nas amrun la yudrak. Wa ridallah amrun la yutrak. Betul. Ridon nas amrun la yudrak, wa ridallah amrun la yutrak. Keredaan manusia itu amrun la yudrak, benda yang kita takkan dapat. Kita nak semua orang puas hati pada kita, takkan dapat. Pernah tak jumpa satu orang majikan yang mana dia punya pekerja dia semuanya puas hati 100%, langsung tak ada komen? Takkan dapat. Mesti ada seorang dua yang tak puas hati dengan dia, mesti ada. Pernah tak jumpa satu orang guru yang mana anak buah dia semua puas hati pada dia, tak ada komen langsung 100%, tak ada komen? Tak ada. Mesti ada juga orang tak puas hati pada dia. Seorang dua pun sikit, seorang dua. Kita bekerja dekat pejabat, kita muamalat dengan orang, boleh tak sampai semua orang puas hati dengan kita? Takkan. Kita tengok orang yang paling sempurna siapa? Nabi SAW, Muhammad SAW. Nabi SAW ni yang paling adil, yang paling jujur, tak pernah menipu. Pun ada orang yang tak puas hati pada Nabi. Subhanallah. Pun ada orang yang memusuhi Nabi. Jadi apatah lagi kita, martabat kita jauh daripada Nabi SAW. Biasalah kalau orang tak puas hati dengan kita, asalkan yang kita buat tu adalah betul. Kalau kita buat A, cara A, orang ni tak suka. Kalau kita buat cara B, orang ni tak suka. Habis itu macam mana Ustaz? Saya tak tahu nak bagi orang ni suka ke orang ni tak suka. Jawapan dia, tak payah fikir redha orang. Redha nas amrun la yudrak, redha Allah amrun la yutrak. Keredaan Allah perkara yang tak boleh ditinggalkan. Yang kita fikir macam mana nak buat Allah redha pada saya. Saya buat ni betul ke tak betul? Allah redha ke tak redha? Cukup. Subhanallah. Orang suka ke tak suka ke, nak buat macam mana, biarlah dia tak suka, nak buat macam mana, asalkan syurga neraka bukan pada tangan orang. Kita kena ingat satu perkara dalam otak kita. Dalam otak kita, kita kena ingat syurga neraka bukan tangan orang. Kita nanti masuk dalam kubur, dia akan tentukan kubur kita tu akan jadi liang syurga, taman syurga ataupun lembah neraka. Siapa yang akan tentukan? Allah. Allah akan tentukan. Kalau Allah kata kubur si fulan ni jadikan kubur dia taman syurga, oh bagus, cantik kubur kita, wangi, lapang, bersinar, kita masuk seronok. Kalau Allah kata jadikan kubur si fulan ni liang lembah neraka, Allah na'udzubillah. Penuh dengan lipan, kalau jengking, ular, api, sempit, bakar, masya-Allah. Dekat akhirat nanti yang akan tentukan buat keputusan. Yang akan buat keputusan kita ni nak masuk syurga atau neraka. Siapa? Bukan orang. Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itu dia.
Jadi kata Nabi tak boleh dilayan. Kalau semua orang tak boleh. Tetapi yang cara perhakiman macam mana? Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Nabi kata al bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu adalah ke atas penuntut. Ya? Yang menuntut, ya, menuntut. Okey, yang menuntut tu kita kata pendakwa lah. Pendakwa. Pendakwa raya. Pendakwa raya tu dia mesti bawa bukti. Yang al-yamin ala man ankar. Dan yang didakwa itu nak dibicarakan itu, yang telah didakwa itu dia mesti bersumpah. Subhanallah. Adakah itu masih diguna pakai dalam sistem perundangan kita? Wallahu alam. Saya pun kurang arif. Kena rujuk orang yang pakar. Subhanallah. Tapi kalau kita lah salah seorang yang terlibat dalam sistem perundangan ni, mestilah kita berlaku seadil-adilnya. Subhanallah. Kalau kita tahu perkara tu salah, janganlah kita menangkan dia. Dan walaupun kita tahu perkara tu betul, janganlah kita jatuhkan dia. Subhanallah. Kelak akan ditanya oleh Allah esok. Esok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Subhanallah. Sampai Luqman Al-Hakim kata pada anak dia apa? Dia kata, wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu mengadili walaupun di antara dua orang. Kata Luqman Al-Hakim, kenapa? Dia khawatiri kamu buat keputusan itu berat, salah keputusan kamu, takut nanti esok ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Subhanallah. Sampai Luqman Al-Hakim kata apa? Kalaulah dua orang datang. Kalau dua orang datang, satu orang ni mata dia terkeluar, kena korek mata dia, dan ditangkap orang ni korek mata orang ni. Siapa yang salah? Orang ni datang A, korek mata orang B. Kalau contoh je. Yang A ni dia korek mata orang B, dibawa A dengan B datang depan kita. Kata Luqman Hakim, jangan terus hukum yang korek ni salah. Jangan terus hukum. Kena dengar dulu penjelasan daripada dua-dua belah pihak. Sebab yang korek mata dia ni, yang matanya telah dikorek tu, mungkin sebelum mata dia kena korek, mungkin dia dah korek mata 10 orang, dia dah korek mata orang lain. Subhanallah. Jadi kita kalau nak buat keputusan, kena dengar dua-dua belah pihak. Dua orang yang bertengkar, kalau kita dengar cerita dia, semua akan bagi cerita versi masing-masing. Biasalah tu. Kalau orang A dengan B bergaduh, kita dengar cerita daripada yang pihak A, dia akan bagi cerita daripada versi dia. Dia cerita, dia buat macam ni kat saya, dia buat macam ni kat tu. Ya, tak patut, kita rasa, kan? Tapi kalau kita dengar cerita daripada B, dia kata, tak, sebenarnya sebelum dia buat dulu. Lepas tu, yang saya buat cerita lain pula. Subhanallah. Jadi, yang ini cerita versi dia, yang ini cerita versi dia. Subhanallah. Jadi, memang berat. Kerja seorang hakim nak mengadili itu memang sangat-sangat berat. Subhanallah. Tak boleh buat sambil lewat. Itu hadis, salah satu hadis berkenaan dengan sistem perundangan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain berkenaan dengan sistem perundangan yang boleh kita baca dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi, cuma dia bawa satu hadis saja untuk menyentuh sedikit, nak bagi tahu, Imam Nawawi nak bagi tahu pada kita bahawasanya Islam ni adalah merangkumi segala-galanya. Subhanallah. Ada tak agama lain yang dia punya agama tu sampai ada cerita sistem macam mana dalam mahkamah? Sistem perundangan dalam mahkamah pun diceritakan. Ada tak agama lain? Subhanallah. Cubalah cari. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan Islam kepada kita, maka kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur dan kita berdoa agar Islam yang Allah beri kepada kita tu dikekalkan kepada kita. Macam mana cara nak bersyukur? Dengan kita amalkan. Bila mana kita amalkan ajaran Islam, itu bererti kita bersyukur. Masya Allah. Kita terus baca kepada hadis yang ke-24. Boleh buka hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. 34. Hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi
fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa daripada kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah diubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu, maka dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Riwayat Muslim. Masya-Allah. Jadi hadis ini biasa kita dengar. Macam mana Nabi SAW perintahkan untuk kita ubah kemungkaran. Di sini Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang lihat sesuatu yang mungkar, maksiat dilakukan. Maksiat itu apa? Maksiat tu bila mana suatu orang melakukan melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Maksiat tu yang kita faham, oh itu maksiat ni maksudnya berzina lah, lelaki dengan perempuan duduk berdua-duaan. Bukan itu je maksiat. Maksiat ni semua perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak menunaikan solat, seorang yang tidak menunaikan puasa, seorang yang tidak menutup auratnya, seorang yang derhaka kepada ibu bapanya, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya, seorang suami yang tidak tunaikan hak pada isterinya, macam-macam lagi. Semua tu adalah maksiat. Bila maksiat itu adalah melanggar perintah. Melanggar perintah. Asal dia perkataan dia asa ya'si. Asa ya'si ni maksudnya melanggar perintah Allah Subhanallah. Jadi kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, falyughayyirhu. Falyughayyirhu ni bahasa Arab, maksud dia hendaklah dia ubah. Ghayyara yughayyiru taghyiran, ubah. Bukannya menegah. Kalau menegah mana ayam na'u. Kalau ini ghayyara yughayyiru, maksud dia ubah. Barang siapa yang nampak kemungkaran berlaku, depannya hendaklah dia ubah. Subhanallah. Jadi perkataan ubah itu telah disyarahkan oleh para ulama, panjang syarahan dia. Kenapa Nabi kata ubah? Kenapa Nabi tak kata tegah? Kenapa Nabi tak kata man ra'a minkum munkaran falyamna'hu biyadihi? Barang siapa yang melihat kemungkaran berlaku, depannya hendaklah dia tegah dengan tangannya. Nabi tak kata tegah. Nabi kata ubah. Jadi itu telah disyarahkan oleh para ulama. Subhanallah. Itu dalam mesej yang Nabi nak sampaikan tu dalam. Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni apa? Perkataan Nabi membawa mesej yang sangat mendalam. Perlu kita renungkan dengan teliti. Subhanallah. Sebab apa? Sebab Nabi nak kita bukan sekadar cegah maksiat. Bukannya tengok orang maksiat, jangan buat, jangan buat. Jangan buat, jangan buat. Jangan buat, cukup. Jangan buat. Bukan sekadar tegah macam itu aja. Tetapi hendaklah kita ubah dia asalnya daripada buat maksiat, kita nak ubah dia kepada seorang yang baik. Bukan sekadar kita nak stop dia punya kejahatan dia, tapi kita nak dia stop buat jahat dan dia buat baik. Subhanallah. Itu panjang. Jauh fikiran Nabi SAW. Yughayyirhu falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah diubah. Jadi kita bila mana lihat seorang buat maksiat, bukannya sekadar kita benci kepada dia, bukan sekadar kita marah pada dia, jangan buat macam ni, kamu ni apa nak jadi nak masuk neraka apa semua, betul kita tinggalkan dia, bukan macam gitu. Subhanallah. Tetapi perlu difikirkan uslub macam mana kita nak mendekatkan diri pada dia, macam mana kita nak buat baik dengan dia, kita nak ambil hati dia, dengan hikmah kita tegur dia, hentikan dia daripada keburukan, daripada kesilapan yang dia buat, dan kita nak dia buat benda yang betul. Subhanallah. Sampai macam tu sekali. Tidak ditinggalkan saja begitu saja. Kalau kita tegah sekadar menegah, maka depan kita dia tak buat, belakang kita mungkin dia buat. Kalau anak-anak kita buat salah, kita marah, jangan buat itu, jangan buat macam ni, jangan buat. Tapi kita tak ajar cara yang betulnya, kita tak ajar. Kita cuma marah aja. Kita tak bagi option, tunjuk jalan yang sebenarnya macam mana. Dia tak tahu. Maka depan kita dia tak buat, belakang kita dia tengok kita tak ada, dia buat balik benda tu. Subhanallah. Jadi macam mana kita bila satu orang yang dalam jalan yang salah, kita nak keluarkan dia daripada jalan yang salah tu, kita nak letakkan dia jalan yang betul. Subhanallah. Macam tu yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang lihat kemungkaran berlaku di hadapannya, hendaklah diubah dengan tangannya. Subhanallah. Itu maknanya kita kena tunjukkan option. Tambah anak-anak muda, kita tak bagi dia buat macam tu. Oh, dia tak boleh buat. Jadi
dia nak buat. Dia nak buat. Dia zaman teknologi sekarang contohnya. Kan contoh dia guna internet. Tengok benda-benda yang salah. Kita nak alang dia jangan tengok internet. Tak boleh. Internet dah memang ada. Kat mana tak ada internet sekarang ni? Komputer ada internet, dalam handphone ada internet, dalam poket ada internet, dia bergerak ke kiri. Dalam dulu CC aja nak pergi nak internet kena pergi CC, cyber cafe. Sekarang internet dalam poket je, pergi mana-mana ada. Subhanallah, nak alang macam mana? Dia tengok benda yang salah. Maka kita kena ajar dia tengok benda yang betul. Option dia, kita tunjuk option. Benda ni tak boleh, yang bolehnya macam mana? Yang ini. Anak muda nak nak buat bersukan contohnya. Bersukan sampai pakaiannya mungkin dedah aurat sampai tak solat. Kita nak alang dia pada tak boleh bersukan, tak boleh cakap macam tu. Kan kata-kata tak boleh, ini bersukan semua Yahudi semua ni. Apa ni tak boleh bersukan kan? Tak boleh, dia dah memang minat dia nak bersukan. Jadi kita kena tunjukkan option. Sukan boleh tapi macam mana sukan yang menepati syariah ni macam mana? Subhanallah. Tunjukkan cara dia. Nama sekarang ni lagilah macam-macam dah ada. Subhanallah, ada macam-macam dah ada. Jadi kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau siapa yang ada kuasa, yang dengan tangan ni maksud dia betul-betul ubah betul terus. Dia memang seorang yang ada kuasa. Sebab tu lagi besar kuasa kita, lagi besar tanggungjawab. Tanggungjawab tu apa? Selalu saya cerita apa tanggungjawab? Kat dunia kena tanggung, dekat akhirat kena jawab. Itu tanggungjawab. Dia bukan sekadar seronoknya dapat dengan aku pangkat tinggi apa semua, bukan. Dia tanggungjawab. Pangkat makin tinggi, yang bawah tu tanggungjawab kita. Kat dunia kena tanggung. Apa yang dia buat semua tu kena tengok. Kat akhirat nanti kena jawab depan Allah Taala. Kamu tengok orang bawahan kamu buat macam tu, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni. Tapi dan kamu ada kuasa nak menghalangnya. Kamu tahu kalau kamu cakap dia orang akan ikut cakap kamu, tapi kenapa kamu tak halang? Subhanallah. Takkan nak cakap depan Allah, saya segan ya Allah. Cakap macam tu je depan Allah Ta'ala. Subhanallah. Ni syurga neraka ni. Cakap saya segan, cakap macam tu je. Jadi hikmah lah. Bukan kita kata nak kena jadi strict apa ke. Hikmah. Kata Nabi SAW dalam Quran, Allah kata apa? La in kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah engkau wahai Muhammad bersikap kasar, keras, kan? Maka pasti mereka akan lari daripada kamu. Dakwah ni tak boleh kasar. Dakwah kalau kita kasar, orang akan lari daripada kita. Kalau kita kasar kan dalam berdakwah, orang akan lari daripada kita. Subhanallah. Kalau orang nak jual barang, macam mana orang nak jual barang? Cik, belilah cik, barang saya ni bagus ni, barang ni saya bawa betul, dia ada, kita ada tunjuk sistem ni, cakap lembut aja. Cuba kalau dia cakap kasar, cik, belilah barang saya ni, tengok aja. Cakap gitu. Nak kita beli barang dia, kita kata, awak ni nak paksa saya beli ke? Kenapa nak paksa-paksa pula saya beli ni? Kata sajalah nak beli, kita nak, tak boleh. Kalau orang jual barang dengan lembut je, macam mana cik, tolong ni barang bagus cik, kita macam ni, kita bawa lembut je kita. Macam tu lah sepatutnya pendakwah. Bila kita nak berdakwah, kita kena dengan lemah lembut. Sebab apa? Kita nak tarik hati dia, ambil hati dia. Kalau kita tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, kan kasar, orang tak suka pada kita. Subhanallah, kan? Jadi perlukan uslub dengan hikmah dan bijaksana. Dakwah ni dia bukan sekadar dengan mulut sahaja, tapi dakwah ada dua, dakwah dengan dakwah bil lisan, dakwah bil maqal, wa dakwah bil hal. Dakwah dengan lidah dan dakwah dengan keadaan kita, dengan akhlak. Wa lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa keadaan itu dia adalah lebih berkesan daripada bahasa lisan. Itu pepatah Arab. Kata lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa keadaan adalah lebih berkesan daripada bahasa lidah. Maksud dia kita tunjuk, subhanallah, kita dengan akhlak kita tunjuk yang sebenarnya macam mana kita buat. Kalau dekat rumah kan kita suruh anak kita buat benda, anak kita tak buat, kita suruh berbuih mulut, kita suruh dia buat, dia tak buat. Sebab apa? Sebab dia tengok kita pun tak buat. Cuba kita buat. Last sekali dia pun ikut kita je, tak payah cakap pun dia ikut sekali kita. Subhanallah. Jadi contohnya macam tu. Siapa yang ada kuasa ni tak semestinya kuasa ni walaupun bawah kita cuma satu orang, walaupun bawah kita cuma dua orang, keluarga kita, kalau kita anak yang sulung maka adik-adik bawah kita, kalau
kita ketua, kalau kita seorang suami, maka apa ni, isteri kita. Kalau kita seorang ibu, seorang ayah, maka anak-anak kita. Itu semua bertanggungjawab kita lah tu. Orang yang mana kita ada kuasa nak betulkan dia, tapi kita tak betulkan, Allahu akbar. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka kata Nabi, kalaulah tak mampu, dia memang nak tegah benda tu tapi dia tak ada kuasa. Kalau dia cakap pun orang takkan dia tak ada kuasa. Nak ubah dia undang-undang apa ke, dia tak ada kuasa. Maka yang dia boleh cuma bercakap aja. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka step yang kedua, kita tak mampu dengan kuasa kita. Cara yang keduanya adalah dengan lidah kita cakap. Dakwah dengan lidah. Subhanallah, dakwah dengan lidah. Dakwah dengan lidah ni dicakaplah. Cakap dengan baik-baiklah, cakap dengan hikmah, dengan cerita. Subhanallah. Kalau kita baca kitab-kitab yang mengajar kita tu, nak dakwah ni mula-mula sekali kena ambil hati orang tu. Macam mana kita nak bagi sesuatu teguran yang mana orang tu sendiri dia tak rapat, kita tak kenal kita. Jadi pertama sekali ambil hati. Ada sebahagian ulama kita yang dia berkawan dengan orang tu selama sebulan. Contohlah, sampai sebulan tu ajak dia belanja tu, belanja ni, bawa pergi sana pergi sini, rapat dengan dia, teman dia pergi sana, teman dia pergi sini, rapat sampai sebulan dah rapat dah. Baru tegur. Nak tegur satu perkara aja. Saya sebenarnya nak dah tengok dah keadaan dah okey, dia pun dah rapat dengan kita cakap pun okey, tak kisah kan. Dia tegur, dia sampaikan teguran dia. Subhanallah, dia saja rapatkan diri tu. Sebab dia saja niat, ya Allah, aku nak rapatkan diri dengan dia, supaya bila dah rapat dengan dia, baru aku tegur, dia akan terima. Jadi semua usaha dia tu dikira dakwah. Belanja orang tu makan, duit dia tu kira dakwah tu. Duit dia diinfakkan, beli hadiah ke orang tu, ke bawa pergi sini pergi sana, bayar tambang, apa benda semua tu dikira dakwah. Sebab apa? Sebab niat dia nak rapatkan diri dengan orang tu. Bila dah rapat nanti dia nak ajak dia. Subhanallah, itu dia. Maka kalau tak mampu dengan lidahnya, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu nak berdakwah dengan lidah, maka berdakwah dengan hati. Macam mana nak berdakwah dengan hati? Maka kata para ulama, dengan kita membenci maksiat itu. Bila mana kita lihat sesuatu maksiat berlaku depan kita, kita nak dakwah dengan kuasa kita tak ada. Kita nak cakap, kita tak mampu, kita tak pandai bercakap, ataupun kita tahu kalau kita cakap dia orang takkan dengarnya. Maka yang sekurang-kurangnya apa? Dakwah dengan hati kita benci, tak suka benda tu. Allahu akbar. Bila Nabi kata wadzalika adhaful iman, itu iman yang paling rendah. Adhaf ni paling rendah, iman yang paling rendah. Bila tengok maksiat depan dia, dalam hati dia rasa benci, dia tak suka benda ni. Subhanallah. Itu iman yang paling rendah. Bila mana suatu maksiat berlaku depan kita, kita tak mampu nak berdakwah dengan kuasa, tak mampu nak bercakap, tapi hati kita benci benda tu, maka mudah-mudahan dekat akhirat Allah tak tanya kepada kita. Terlepaslah kita. Terlepas kita. Tapi malangnya kalau ada buat maksiat berlaku depan kita, hati kita seronok pula benda tu. Subhanallah. Walaupun kita tak buat benda tu, hati kita seronok. Maka macam mana tu? Masihkah ada iman dalam hatinya? Kalau tengok maksiat dilakukan, hatinya langsung tak ada rasa marah. Hati dia langsung tak ada rasa tersentuh. Tengok lelaki dilakukan perbuatan depannya, tapi hatinya langsung tak ada rasa marah. Tengok biasalah tu, lantaklah dia cakap macam tu je. Tak ada rasa marah, tak ada tergerak. Subhanallah. Maka macam mana? Itu yang sangat bahaya. Subhanallah. Itu macam nak cakap, zaman sekarang ni ada media. Zaman sekarang ni ada media. Semua benda yang berlaku sampai hujung dunia pun semua ditayang depan mata kita. Subhanallah. Itu adalah sangat-sangat bahaya. Hari ini kita boleh nampak keburukan bukan depan mata, yang dilakukan depan rumah kita aja, sampai ke hujung-hujung dunia semua kita boleh nampak dengan media. Apa perasaan kita bila kita tengok benda tu? Subhanallah, bahaya tu. Itu sangat-sangat bahaya. Itu benda yang orang selalu tengok. Itu sifat manusia tu, benda yang dia jarang tengok. First time tengok, dia akan rasa, apa benda ni, tak elok ni. Tapi dah lama-lama tengok, last sekali kata, oh tak apa, biasalah ni zaman sekarang. Subhanallah. Itu benda yang bahaya, diulang depan kita. Maka apa perasaan kita masa kita tengok orang tidak taat perintah Allah dilakukan? Subhanallah. Nauzubillah. Apatah lagi
Kalau dalam hatinya tak ada rasa benci kepada maksiat, itu pun dah sangat bahaya. Apatah lagi kalau dalam hatinya ada rasa suka pula pada benda tu. Allahu Akbar. Bila maksiat dibuat depan kita, dalam hati kita ada rasa suka pada benda tu, kita akan dapat dosa yang sama walaupun kita tak buat benda tu. Rugi. Rugi. Dan kata Nabi, kan ada hadis Nabi, Nabi kata manusia ni ada 4 bahagian kan, kita dah cerita dah sebelum ni. Satu bahagiannya yang dia tak ada harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Bila nak tengok orang buat kejahatan, dia kata kalaulah bagus kalau aku pun dapat buat macam dia. Dia tak buat tapi niat nak buat macam dia juga. Maka kata Nabi, fahuma fil wizri sawa. Dosa mereka berdua ni sama sahaja. Allahu Akbar. Dosa mereka berdua sama. Nauzubillah. Jadi itu, maksiat ni sebenarnya dia kembali kepada keyakinan kita lah. Hari ni kenapa orang yang kencing manis, sakit kencing manis, dia boleh tinggalkan minuman yang manis? Sebelum doktor kata, dulu dia memang suka minum benda manis. Ya, memang satu air teh, satu cawan tu mungkin 8 sudu gula dia letak. Contohlah kan. Memang minum manis saja. Air gas tu setiap hari 2-3 tin dia minum, contohlah. Sekali doktor dah sahkan dia, awak dah kena kencing manis, maka awak tak boleh minum manis. Maka terus berubah hidup dia. Lepas tu dia tak minum manis dah. Minum manis dia tawar je. Pergi kedai kan, mamak teh tarik satu kurang manis. Dulu tak minta, mamak tengok, sudah pandai minta kurang manis sekarang. Saya sudah kena kencing manis lah, minum you punya teh setiap hari kan. Minta kurang manis. Dah pandai berubah hidup dia. Kenapa boleh ubah? Sebab dia yakin kalau dia minum benda manis tu, hidup dia akan mudarat. Dia akan sakit, masuk hospital, tahap bahaya lagi, boleh potong kaki. Subhanallah. Kalau orang kena penyakit, satu penyakit, doktor kata ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, dia ikut cakap doktor. Ikut. Sebab apa? Sebab kalau doktor tak ada, tak apa ke? Dia buat je. Kalau doktor kata, kalau orang kata kan, minum je lah air manis ni, doktor bukan nampak pun. Contohlah kan, dia kat rumah kan nak minum, macam mana nak minum air manis ni kan, dia suka air manis ni. Lepas tu kawan dia kata, minum je lah, doktor bukan nampak. Doktor bukan nampak, doktor kat hospital, doktor tak nampak lah. Esok pergi jumpa doktor, doktor tanya ada minum air manis, kamu kan cakap lah tak minum. Kalau macam tu, orang macam mana? Dia minum tak? Kalau orang, dia minum tak agak-agak? Dia tak minum. Dia kata, awak ni kan, yang kena kencing manis ni saya, bukannya doktor kan. Kalau saya tipu doktor, itu tipu diri sendiri. Dia akan cakap, pandai, subhanallah. Dia, itu yakin. Jadi sekarang ni kita nak yakin yang sama. Itu yakin terhadap dunia. Macam mana kita nak yakin terhadap akhirat? Kita kena yakin kalau maksiat ni saya buat, dia punya mudarat akan datang kepada saya. Saya pasti akan dapat hukuman dia. Allahu Akbar. Ke akhirat nanti tak boleh nak lagi, mesti jumpa depan Allah. Kalau orang kata, buatlah, orang tak nampak pun, sekarang ni kamu sendiri je. Jadi dia buat. Dia kata, betul juga orang tak nampak, saya buat je lah. Itu yakin itu masih lemah. Kalau yakinnya tinggi, dia akan cakap macam yang kena kencing manis tadi. Dia kata, kalau saya buat orang tak nampak pun, dosanya saya yang tanggung, bukan orang yang tanggung. Yang kena besok ke akhirat saya juga yang kena. Subhanallah. Kita hari ni macam, kita memang yakin, memang kita yakin kita ada hidup akhirat, kita akan kembali ke akhirat. Tapi perbuatan kita tu seolah-olah kita anggap benda tu semua mitos saja. Seolah-olah benda tu cerita dongeng. Seolah-olah macam dongeng. Perbuatan kita membuktikan dia. Kalau betul kita yakin, ini kalau saya buat ni ke akhirat nanti kena teruk ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita, seorang itu jujur nak berdakwah, nak menegur seseorang itu kepada kebenaran, ada tanda-tandanya. Antara tanda Imam Ghazali sebut, antara tanda-tandanya kalau kita betul jujur, niat kita nak menegur orang tu ikhlas, bukan semata-mata ada sebab lain, maka salah satu tandanya kita lebih suka tegur dia ketika bersendirian. Bukannya kita tegur dia di hadapan orang ramai sampai kita malukan dia. Bukannya kita seronok tengok dia dimalukan depan orang ramai.
Itu kalau kita buat macam tu, kita seronok, kita tegur di depan orang ramai, orang semua tengok dia, dia rasa malu, kita pun rasa puas hati, padan muka dia. Itu niat kita dah lain. Kita tegur dia bukan kerana Allah Ta'ala, tapi kerana hawa nafsu. Kerana hawa nafsu, ikut nafsu. Itu bukan dakwah yang Allah ajar, tidak. Antara tanda-tanda yang Muazzadi kata, bila mana kita tegur, nak ikhlas dalam niat kita untuk berdakwah, nak menegur, kita akan tegur dia tapi tidak memalukan dia. Salah satu tanda-tandanya. Ada lagi tanda-tanda yang lain. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal baru ni dong mesej viral ke mesej tu, masya-Allah, cerita macam mana kisah Imam Ahmad bin Hanbal tegur anak murid dia. Imam Ahmad bin Hanbal ni imam mazhab lah, imam besar lah, mazhab Hanbali kan. Jadi dia imam yang besar, hebat, dan dia ada anak murid. Anak murid ini pun hebat, jadi seorang syekh. Satu hari dia lalu anak murid dia ni pada satu malam dengar orang ketuk pintu rumah dia. Tengah malam ni sunyi, orang ketuk pintu rumah dia. Dia kata, siapa tu? Tengah malam ni kan, siapa tu? Ahmad. Ahmad mana pula? Dia kata kan, Ahmad ramai. Dia kata, Ahmad yang mana satu? Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni. Dia kata, Ahmad bin Hanbal ni ulama besar ni, saya punya guru ni, saya punya tuan guru, saya punya syekh datang tengah malam. Kan, subhanallah, tak kata ni tuan guru kamu ni. Kalau kita sekarang, ni tuan guru kamu lah ni. Kan? Dan Ahmad bin Hanbal, dia pergi ketuk, dia buka. Kan, dia kata, ada apa Syekh? Syekh kata, senyap. Syekh bisik-bisik kan, Syekh masuk dalam. Syekh kata, kita masuk dalam dulu. Syekh bisik-bisik je. Syekh jalan senyap-senyap. Kan, tak nak bagi bunyi tapak kaki, takut orang lain bangun. Mungkin ada orang lain di dalam rumah dia. Syekh masuk senyap, tutup pintu senyap. Syekh kata, ada benda sikit nak cakap. Syekh kata, apa ni? Anak murid dia kata, benda apa tu Syekh? Bisik-bisik Syekh ni. Tadi saya lalu pada waktu siang tadi, saya nampak kamu sedang mengajar hadis kepada anak murid kamu. Dia kata, betul. Dia kata, saya nampak kamu tadi waktu mengajar hadis, kamu duduk bawah pokok, bayang-bayang teduhan, tapi anak murid kamu kena cahaya matahari, kena kepanasan. Dia kata, betul. Dia kata besok janganlah buat macam tu lagi. Kalau kamu nak duduk, bila duduk sama macam diorang. Kalaulah nak duduk bawah teduhan matahari, biar sama-sama duduk bawah teduhan. Kalaulah nak kena cahaya matahari, biar kamu pun sama-sama kena cahaya matahari macam diorang. Subhanallah. Tegur saya senyap. Maksud dia apa? Kemudian saya ni keluar jalan, saya senyap keluar itu duduk. Keluar. Dia kata, jangan bagi tahu orang saya datang malam ni. Jadi dia tak nak bagi tahu orang. Sedangkan Syekh tu dia lalu depan anak murid dia. Dia lalu siang tadi, dia lalu masa anak murid ini tengah mengajar hadis tu, Imam Ahmad bin Hanbal lalu sebelah tu. Boleh je Imam Ahmad nak kata, kenapa kamu duduk sini? Anak murid kamu duduk bawah matahari panas apa semua, tak boleh macam ni. Dia boleh je nak tegur, itu anak murid dia sendiri. Kan, guru nak tegur anak murid bila-bila masa boleh, tak ada masalah. Kita walaupun kita dah jadi guru, kita dah jadi hebat ke, tapi guru kepada kita, dia tetap guru kita. Kan, tak ada masalah nak tegur, tapi subhanallah tak nak malukan di depan orang. Itu salah satu tanda yang mana kita menegur orang. Kita tegur dia, niat kita ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana hawa nafsu. Itu salah satunya. Dan ada banyak lagi, ada tanda yang lain, tak dapat kita ceritakan sekarang, pada peluang yang lain insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan hadis ini. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang mampu melihat kemungkaran berlaku depannya, adalah dia ubah dengan tangannya, sekiranya tak mampu dengan lidahnya, sekiranya tak mampu dengan hatinya, maka itu adalah iman yang paling lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan insya-Allah untuk kita beramal dengan hadis ini seperti mana yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya hayyu qayyum rahmatika nastaghithu min adzabika nastajir ahsil lana sya'ana kullah wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wahfadhna min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma barik lana fi hadha sya'ban wa balighna ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa jannibna min adh-dhunubi wal atham.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu alam. Minta maaf kalau ada tergesa bahasa tersilap bicara dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.